Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para hadirin hadirat sidang penonton yang masih lagi setia bersama dengan program 30 hari 30 ayat, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari terakhir Ramadan. Namun iltizam dan niat kita untuk memahami, mendalami serta tilawah Al-Quran, saya percaya bertambah apatah lagi setelah kita amalkan di bulan yang mulia ini. Dan justru pada hari ini kita teruskan siri 30 hari 30 ayat masih bersama Dr. Fakhur Razi daripada Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan membimbing kita dalam arti pengertian. Dan kali ini kita akan meneliti ayat ke-53 daripada surah Fussilat. Dan dengan itu saya persilakan saudara Qawi untuk memperdengarkan tilawah beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Maksudnya, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Qawi atas tilawah dan bacaan beliau sebentar tadi terhadap surah Al-Fussilat ayat ke-53. Dr. Fakhur Razi, kali ini ayat ini sekali imbas daripada terjemahannya menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang tidak boleh dinafikan. Tapi ditanyakan di hujung bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jadi ini saya rasa perkara yang begitu penting, yang kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terhilap atau kita terhijab daripada apa yang berada di depan mata kita. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Begini Datuk Sri, ayat surah Fussilat, ayat surah Al-Fussilat ayat 53 ini dia fokus kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ayat ini bermula dengan perkataan sanurihim. Sanurihim maksudnya kami akan memperlihatkan kepada mereka. Bermaksud perkara itu dah berlaku ke belum? Bermaksud perkara itu dia akan sentiasa berlaku. Ya. Sentiasa akan berlaku. Maka apa yang akan berlaku dalam kita mengkaji para mufassir, menghuraikan ayat ini, dia lebih kepada dua. Yang pertama mengatakan bahawa akan terbuka pelbagai bentuk ilmu, teknologi, kemodenan, ketamadunan, sains, dan maknanya pembukaan-pembukaan daripada segala bentuk cabang keilmuan dekat alam bawah ini, semuanya akan terbuka satu demi satu. Dan pembukaan-pembukaan tersebut semuanya adalah untuk menampakkan apa dia? Ayat-ayat Allah, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua pula ayat ini adalah berkenaan dengan pembukaan dan kebangkitan Islam. Okay, bermula dengan pembukaan Mekah, kemudian pembukaan-pembukaan yang lain, kemudian sampailah kepada, maknanya kalau dalam konteks hari ini, maknanya perkara yang berlaku dekat Baitul Maqdis itu, iaitu di Palestin khususnya itu, maknanya itu semua adalah pada menyatakan Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka nanti akhirnya akan sampai ke peringkat yang dinyatakan sebagai hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga akan benar-benar terbukti bahawa segala perkara yang berlaku ini pada menyatakan perihalan kekuasaan Allah. Maknanya dalam kita bersedih dengan isu-isu Palestin sekarang ini, maka jangan sampai kita terlupa akan di sebalik apa yang berlaku semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pun Israel mampu untuk membunuh umat Islam di Palestin, maka kekuatannya tetap kekuatan Allah. Subjek matternya tetap adalah pada menyatakan kekuasaan Allah. Okay, dalam kita memandang kekuasaan Allah itulah kita membantu umat Islam di Palestin dan ataupun di mana sahaja. Ayat ini tak habis lagi Datuk Sri. Selagi ada umur dunia, ayat ini pasti akan berterusan.
Sama ada dalam aspek futuhat, pembukaan-pembukaan dan kebangkitan Islam sedikit demi sedikit sampailah pengutusan Imam Mahdi, Nabi Isa dan seterusnya akhir zaman itu, dan juga dengan keilmuan. Ada sama ada melibatkan cakrawala angkasa ataupun dalam laut ataupun di daratan, semuanya itu sebenarnya adalah untuk kita fokus kepada memandang kekuasaan Allah. Maka takkan jadi kita memuji orang lebih daripada kita berasa takzim dan kagum serta istislam mutlak, penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Datuk Seri sikit lagi, ala kulli syai'in syahid macam Datuk Seri cakap tadi kan. Maksudnya apa? Sebenarnya apa yang berlaku dekat alam buana ini, setelah kita memahami itu kekuasaan Allah, maka kita sentiasa harus sedar dalam rohani kita ini, semuanya itu adalah bukti dan saksi hidup bahawa Allah Taala itu wujud. Dan Allah Ta'ala itulah yang sepatut menjadi ilah pergantungan mutlak semua manusia. Maksudnya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ini dibuktikan dengan ilmu. Ya. Dan ilmu yang masih lagi ditemui saban waktu dan masa dalam pelbagai bidang. Dan juga apa janji-janji dan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran yang satu persatu dibuktikan sama ada daripada bentuk kejadian itu ataupun daripada segi pembukaan Islam, kemenangan Islam dan kebangkitan sebagainya, Islam. dan kebangkitan Jadi Islam. inilah menjadi motivasi kepada para ulama kita zaman berzaman untuk tetap menerokai seluruh bidang ilmu. Ya. Maka dalam kepimpinan di universiti misalnya, pelbagai bentuk penyelidikan dilakukan yang menjadi dasar para ulama ayat ini. Ayat inilah sebenarnya yang menghidupkan perjuangan, yang menghidupkan ruang lingkup penyelidikan, yang menyegarkan kehidupan umat Islam. Bahawa satu hari demi satu hari, setahun, saban tahun pasti akan terbuka tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia macam jadi kita main treasure hunt. Kita penerokaan, kita teruja dengan Allah. Kurang lebih begitu ayat ini. Ayat ini begitu hebat kalau kita ingin detailkan. Nanti mudah-mudahan semua kita dapat lebih bertadabbur ayat ini insya-Allah. Begitu besar pengertian dan juga fungsi ilmu dalam kehidupan kita dan diajarkan di dalam Al-Quran, diingatkan dalam Al-Quran dan teringat ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Memang tidak akan sama. Tidak akan sama dengan orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Terima kasih Dr. Fakhur Razi atas penjelasan yang mendalam, cukup lengkap daripada aspek tauhid sampailah kepada aspek duniawi, ilmu, penerokaan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan 30 hari 30 ayat esok. Terima kasih Dr. Fakhur Razi, terima kasih Qawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.